Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan tentang kuasi steady flow. So, apakah yang dimaksudkan dengan kuasi steady flow? Ia boleh ditaktifkan seperti berikut. Quasi steady flows in which the rate of change of mass flow is continuous with time, but the fluid acceleration and the forces responsible for acceleration are negligible. In such cases, the steady flow equation may be applied with reasonable accuracy, for example, for continuous filling and emptying for reservoirs and tank. Ia boleh dinyatakan dengan mudah ialah apabila sesuatu aliran yang mempunyai kadar perubahan kadar alir yang berterusan bergantung dengan masa. So, antara contoh yang paling mudah untuk kuasi steady flow ialah apabila kita ingin mengisi sesuatu tangki sehingga penuh atau kita ingin mengosongkan tangki daripada cecair tertentu. So, di dalam silibus ini kita akan lebih membicarakan tentang pengiraan masa yang diperlukan untuk mengalirkan air keluar di dalam tangki di dalam beberapa sistem yang mudah. Contohnya, katakan kita ada sebuah tangki seperti ini dengan diameter 1 meter, air diisi setinggi 3 meter, kemudian tangki ini dihubungkan dengan sebatang paip yang mempunyai panjang sebanyak 5 meter. Diameter paip adalah 3 cm dan Darcy friction coefficient untuk paip ialah 0.1. Paip ini disambung kepada tangki dengan mempunyai ketinggian 2 meter. Kemudian kita tandakan titik 1 adalah titik di atas permukaan cecair. Titik 2 adalah titik di mana air keluar daripada paip dan titik 3 adalah titik pada dasar tangki. Pengiraan ini boleh dilakukan dengan menggunakan Bernoulli equation. Cara yang paling mudah, kita bandingkan Bernoulli equation untuk titik 1 dan titik 2. So, di sini saya harapkan para pelajar masih lagi mengingati Bernoulli equation. Ia boleh ditulis dengan P per rho G campurkan dengan V kuasa 2, 2G campurkan dengan Z. Sama juga dengan P per rho G campurkan dengan V kuasa 2 per 2G dan Z 2. Dan diharapkan pelajar tidak lupa bahawa aliran dipengaruhi oleh losses. Oleh itu, kita kena kekalkan ataupun kita kena masukkan nilai major loss dan minor loss di dalam pengiraan Bernoulli equation kita. Untuk titik 1 dan titik 2, kita dapati bahawa tekanan pada titik 1 adalah sifar kerana ia adalah tekanan atmosfera. Had laju pada titik 1 juga kosong kerana ia berada pada permukaan cecair. Oleh itu, ketinggian Z1 berbanding ketinggian Z2 adalah sebanyak 5 meter. Had laju untuk titik 2 kita tidak ketahui, oleh itu kita kekalkan sebutannya sebagai V kuasa 2 per 2G, dan di dalam pengiraan ini kita abaikan minor losses, kita hanya mengira major losses. Oleh itu major loss boleh ditulis sebagai FL per D V kuasa 2 per 2G. Setelah semua maklumat ini diisi, kita boleh dapati bahawa nilai had laju V2 ialah 2.356 meter per saat. Oleh itu, kita boleh katakan dengan beranggapan bahawa had laju tidak berubah, kita boleh katakan bahawa had laju yang keluar ialah sekitar 2.356 meter per saat. Kemudian kita perlu mengira berapa banyakkah isi padu air yang telah dikeluarkan. Kita boleh mengira isi padu air tersebut dengan melihat bentuk tangki. Oleh kerana bentuk tangki kita ialah bulat, kita boleh mengira isi padu dengan menggunakan rumus
pi D kuasa 2/4 didarabkan dengan ketinggian air. Setelah kita masukkan nilai, iaitu diameter sebanyak 1 meter dan ketinggian air sebanyak 3 meter, kita boleh kita mendapatkan bahawa 2.3565 meter cube meter padu air berada di dalam tangki. Kemudian kita mengira kadar alir air yang keluar daripada paip. Sila berhati-hati di sini kerana kita perlu menggunakan ukuran daripada paip, bukan ukuran daripada tangki. Oleh itu, untuk mengira kadar alir paip, rumus dia adalah cross section area A dan had laju. Oleh itu, luas kerata rentas di sini pi D kuasa 2/4 akan kita menggunakan diameter untuk paip. Dan had laju di sini kita gunakan had laju yang telah kita dapat daripada pengiraan Bernoulli equation. Dan seterusnya kita boleh katakan kadar alir untuk paip ialah 1.6656 darab 10 kuasa negatif 3 meter padu per saat. Oleh itu, kita boleh mengira apakah masa minimum yang diperlukan untuk mengalirkan 2.3565 meter padu air. Kita ketahui bahawa kadar alir ialah hasil bahagi isi padu dan juga masa. Oleh itu, isi padu yang telah dialir keluar ialah 2.3565 meter padu dan kadar alir paip adalah seperti berikut. Setelah kita bahagikan, kita dapati bahawa masa yang diperlukan untuk air dikosongkan dari tangki ialah sekitar 1414.8 saat. Kemudian kita perlu mengira apakah had laju air ataupun apakah masa yang diperlukan sekiranya air mengalir dalam keadaan yang paling perlahan. Kita ketahui bahawa air mengalir dalam keadaan perlahan apabila ketinggian air menjadi 2 meter, iaitu seketika sebelum air sampai ke dasar tangki tersebut. Kita ulangi pengiraan tersebut dengan menggunakan Bernoulli equation, cuma kita akan gantikan nilai Z3 dengan 2 meter, bukan lagi 5 meter seperti yang kita lakukan pada pengiraan awal. Hasilnya, kita akan dapati bahawa had laju air yang keluar adalah sekitar 1.49 meter per second. Di sini saya harapkan pelajar dapat mengetahui bahawa sekiranya ketinggian air berkurangan, had laju yang keluar juga semakin berkurang. Sekiranya pelajar mendapat nilai yang lebih besar di sini, mungkin terdapat kesalahan dalam pengiraan. Kemudian kita mengira apakah had laju air yang keluar daripada paip. Dengan menggunakan had laju 1.49 meter per second, kita dapati bahawa 1.053 darab 10 kuasa negatif 3 meter padu per saat merupakan kadar alir air yang keluar dari paip. Kemudian kita boleh mengira apakah masa maksimum yang diperlukan untuk mengalirkan 2.3565 meter padu air. Isi padu air di sini masih lagi tidak berubah kerana kita menganalisa tangki yang mempunyai diameter 1 meter dan air memenuhi setinggi 3 meter. Kemudian kita boleh mengira masa yang diperlukan untuk air dialir keluar. Pengiraan adalah seperti yang diterangkan tadi. Kita boleh dapat kira-kira 2237.9 saat. Oleh itu, kita boleh membuat andaian bahawa untuk tangki tersebut, masa air dialir keluar dari tangki mestilah di antara 1414 dan 2237 saat. Please subscribe this channel, C23 Classroom channel. Thank you for watching.